Okey, Waalaikumsalam. Baik, Bu Hani. Kimah timah soalan hujung-hujung ke ataupun tengah-tengah boleh timah soalan? Sepanjang lah kot, nanti di awal tu akan maklum dekat audience. Kalau ada apa-apa nak tanya, dia orang akan tanya terus lah. Okey. Alright.
Okey, kita tunggu audiens kita dalam 3-4 minit lagi. Okey, baik. Tak ada gambar pun. Dia ada audio on remote. Okey, kita boleh mulakan sekarang ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada semua hadirin, semua pelajar yang ada di Webex maupun di melalui Facebook Asas Sistem UNT. Okey, so untuk makluman, sesi kita pada malam ni boleh juga ditonton ataupun diikuti di Facebook Live Asas Sistem UNT. Baiklah,
untuk hari ini, malam ini kita ada satu sesi perkongsian. Okey, kalau malam tadi adik-adik pelajar bakal pelajar baru bakal pelajar baru kohort 4 sudah bersama-sama dengan pengarah Pusat Asas Sistem sendiri, Prof. Madya Dr. Laili Cik Ros. Beliau telah menceritakan apa yang perlu adik-adik lakukan ataupun apa tindakan-tindakan yang perlu adik ambil untuk memastikan proses pendaftaran tu berjalan dengan lancar. Okey, tapi untuk malam ini kita bawakan khas untuk bakal pelajar baru kohort 4. Kita bawakan 3 orang panel, di mana panel kita ni adalah abang-abang dan juga kakak dari alumni, alumni Pusat Asas Sistem sendiri. Kita ada 3 orang panel pada malam ini. Baiklah, kat sini kita ada 3 orang iaitu saudara Irfan, saudara Alif dan juga saudari Nik Syamimi. So saya pasti adik-adik semua teruja nak mengenali ataupun nak mendengar apa sebenarnya sharing yang alumni kita akan berikan. Sebab malam ini kita sebenarnya santai-santai saja kita nak bagi, mungkin ada lagi, saya yakin ada antara adik-adik yang masih lagi belum membuat pengesahan menerima tawaran asisten sebab masih lagi berfikir-fikir, ada yang masih lagi 50-50 nak terima ke nak tolak. So mungkin melalui perkongsian daripada alumni pada malam ini, sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik membuat keputusan yang terbaik. So tanpa saya membuang masa, saya perkenalkan diri saya dulu. Sebagai moderator pada malam ini, saya Dr. Nur Hakimah Abdul Rahman, merupakan pensyarah matematik, salah seorang pensyarah matematik di Pusat Asas Sistem. Dan insya-Allah kalau adik-adik pelajar setuju untuk menerima tawaran ke Asas Sistem, insya-Allah boleh berjumpalah saya nanti. Alright. So saya nak beri peluang kepada 3 orang panel kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri. So mungkin kita mulakan dulu dengan saudara Alif. Mungkin Alif boleh perkenalkan diri, nama Alif, asal dari sekolah mana dulu waktu SPM, lepas tu asasi hari tu kohort yang keberapa, dan sekarang ni degree di dalam program apa. Silakan Alif. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Dr. Hakimah dan saya nampak Dr. Laili juga ada dalam live kita pada hari ini. Nama saya Muhammad Alif bin Kamarul Azman. Kohort pertama Asas Sistem dan saya pernah bersekolah di sekolah Dato' Abdul Razak pada 2017 dan kini saya sedang melanjutkan pelajaran saya di UMT dalam bidang biologi marine tahun kedua. Terima kasih Alif. So kalau itu adalah alumni kita yang pertama, saudara Alif ataupun kita panggil Abang Alif lah Abang Alif kita dalam kos biologi marine. So apa cerita pula dengan saudara Irfan? Silakan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Amirul Jibi Abdul Manaf. Saya alumni Sekolah Menengah Sains Pelajar Masyarakat Kuantan dan alumni asasi STEM UMT kohort kedua. Sekarang ni saya melanjutkan pelajaran di Ijazah Sarjana Muda Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim dan sekarang berada di semester 2 ataupun tahun pertama. Terima kasih Irfan. Seterusnya kita ada seorang lagi panel, panel perempuan hari ini, iaitu saudari Nik Nur Syamimi. Mungkin Syamimi boleh perkenalkan diri. Syamimi, silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Maaf saya masih tak dapat nak buka kamera lagi. Nanti saya cuba untuk akses balik. So, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nur Hakimah dan Dr. Laili kalau ada dalam ni. So, Alhamdulillah terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk bersama dengan kalian pada malam ni. So, nama saya Nik Nur Syamimi binti Ramili. Saya merupakan alumni asasi kohort 1, ambilan pertama tahun 2018 tahun 2019. Sekarang saya merupakan pelajar tahun 2, sarjana muda pengurusan dan pemeliharaan biodiversity. Itu saja. Terima kasih Mimi. So adik-adik dah kenal dah 3 orang panel kita pada malam ni. So seperti yang saya maklum pada awal-awal tadi, tujuan sebenar kita nak bagi pendedahan kepada adik-adik
nak tahulah ceritanya macam mana abang-abang kita ni, macam mana alumni kita ni daripada awal dia pilih pusat asas sistem, masuk ke pusat asas sistem, lepas tu pengalaman mereka sewaktu setahun berada di asas sistem, sehinggalah sekarang mereka semua dah berada di peringkat degree. Macam Alif 1 tahun je lagi. Tanpa buang masa, so mungkin kita mulakan dulu dengan Alif. Mungkin Alif boleh ceritakanlah bagaimana daripada permulaan sewaktu selepas SPM ataupun mungkin selepas dapat keputusan SPM hari tu, bagaimana Alif boleh buat keputusan untuk pilih pusat asas sistem dan kenapa pilih asas sistem ni Alif? Silakan Alif. Okey, terima kasih Dr. Hakimah. Okey, untuk macam mana saya boleh masuk asas sistem kan. Okey, lepas saya SPM 2017, daripada saya sekolah menengah memang saya dah target untuk masuk belajar dalam bidang biologi marine. Jadinya salah satu universiti yang offer bidang biologi marine ni adalah UMT dan ada juga di UMS dan UKM. Tapi salah satu cabang untuk kita masuk ke bidang degree biologi marine ni satunya adalah asasi sains, which kita tahu yang ada dekat UiTM. Dan satu lagi yang saya baru tahu masa tu ialah asas sistem. Okay, pada masa tu asas sistem ini belum terkenal lagi, baru lagi, belum ada student lagi pun. Jadinya masa 2017 tu memang kalau nak cari pasal asas sistem ni memang tak ada apa-apa. Memang ada satu poster je, poster yang pasal course apa yang dibagi, subjek apa dibagi, itu saja. Jadinya tapi disebabkan saya memang nak masuk dalam bidang biologi marine pada masa degree, saya pun cubalah untuk apply UPU dan letakkan pilihan pertama asas sistem, dan alhamdulillah saya dapat masuk asas sistem dan kini saya dapat apa yang saya inginkan, iaitu sama belajar dalam bidang biologi marine. So adik-adik dah dengar tu. Itu pengalaman abang Alif sendiri Maksudnya daripada awal tu selepas SPM tu dia dah target dah nak masuk biologi marine. So mungkin adik-adik dekat sini pun ada yang macam tu. So mungkin kalau kata bukan saja biologi marine tapi kursus-kursus degree yang lain sudah ada aim. Sebab apa? Sebab apa yang kelebihannya adik-adik berada di pusat asas sistem ini, setelah tamatnya setahun program asas sistem, so adik-adik boleh memilih apa jua kursus degree yang ada di UMT tanpa melalui UPU. So maksudnya kat situ dah tak perlu bersaing dah dengan lepasan-lepasan matrik, lepasan STPM. So mana yang adik minat tu buat saja pilihan nombor 1, InsyaAllah akan dapat. So itu pengalaman alumni-alumni yang lepas lah. Mereka berjaya mendapat kursus-kursus yang diminati. So kalau kita lihat kat sini, Dr. Laili sedang share Alif. Gambar Alif, gambar saudara Alif sedang ditemu bual tu dalam satu program. So mungkin Alif nak explain sikit tentang gambar ni Alif. Ini adalah masa kita pergi pertandingan inovasi di Kuala Lumpur, dan masa ni ini adalah panel judges yang tengah soal saya mengenai apa yang kita buatlah masa pertandingan inovasi tu. Dan alhamdulillah pada waktu ini kita asas sistem berjaya memenangi 3 pingat emas. Inilah waktu-waktu masa saya asasi dulu. Sebab untuk makluman adik-adik semua, bila pelajar tu berada di asas sistem, kita bukan saja fokus kepada akademik semata-mata, tapi kita dedahkan juga pelajar dengan aktiviti-aktiviti selain akademik. Maksudnya kita hantar pelajar-pelajar ke program inovasi, program apa jua program yang berkaitan lah, program inovasi, program debat, apa semua yang sukan pun tak maksudnya pelbagai. Pelbagai sukan yang tentang inovasi. Bukan kata saja inovasi ni untuk pensyarah-pensyarah ataupun pegawai, tapi pelajar-pelajar pun boleh saja masuk pertandingan inovasi. Itu pengalaman Alif. Alright, so next kita nak pergi kepada Irfan. So mungkin Irfan boleh ceritakan juga pengalaman Irfan sewaktu bila dah dapat result SPM hari tu, bagaimana boleh memilih pusat asas sistem ni? Setelah saya habis SPM 2018, saya sebenarnya waktu nak mohon UPU tu, saya buka UPU ada tulis asas sistem UMT kan. Dan kebetulan pula
waktu saya dapat tahu asal sistem UMT tu, saya terbaca satu artikel daripada waktu tu Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir kan. Beliau menyatakan bahawa aliran STEM ni merupakan aliran yang baru dan dipersiapkan untuk Malaysia yang baru, maksudnya Malaysia yang lagi maju. So saya tengok asal sistem ni ada satu je kat Malaysia, itu kat UMT. So saya rasa macam saya ingin cuba sesuatu benda yang baru dan saya ingin melangkah lagi awal daripada orang lain. Maksudnya saya nak siapkan diri saya lagi cepat daripada orang lain untuk era STEM ini. Jadi saya mengambil keputusan untuk saya masuk asas STEM UMT untuk mempersiapkan diri saya untuk ke arah era STEM nanti. Okey. Bagus Irfan. So maksudnya itu inisiatif sendiri yang diambil oleh Irfan bila dia tahu ataupun mungkin sebelum ni STEM itu sendiri tak di apa belum lagi didedahkan kepada ramai. Maksudnya ramai yang belum terdedah dengan apa sebenarnya itu STEM. Tapi sejak Ya, betul. diperkenalkan dengan STEM itu dan di UMT sendiri ada pusat asas sistem yang pertama di Malaysia. So tindakan Irfan tadi itu memilih pusat asas sistem itu adalah satu keputusan yang bijak lah, satu keputusan yang terbaik. Okey, baik. Saya nak tanya juga Mimi. Okey, Nisha Mimi. Mungkin Mimi pun boleh share juga macam mana pengalaman Mimi dalam memilih pusat asas sistem pada awal-awal dahulu. Silakan Mimi. Pengalaman saya masa pertama kali saya nak pilih asas sistem, sebenarnya pada awal memang saya tak tahu langsung apa-apa pasal asas sistem ni. Tapi masa sebelum zaman COVID, kita ada banyak yang KPT buat program Jom Masuk You yang banyak sangat buat kat mall, buat kat stadium Kuala Terengganu. So bila saya ke sana, saya masa ke Kota Baru saya tak jumpa lagi booth asas sistem, tapi bila saya ke Carnival Jom Masuk You di Stadium Kuala Terengganu, saya jumpa booth asas sistem. Pada waktu tu memang saya tak tahu lagi sebab setahu saya di UMT hanya menawarkan diploma perikanan. So bila saya ke booth asas sistem dengan pencapaian saya dapat C at MAC. Jadi bila saya buntu, saya tak tahu nak ke mana. So bila saya tengok requirement pada brochure asas sistem, saya tengok kena dengan saya punya pencapaian SPM. So start daripada situ saya mula gali banyaklah pasal asas sistem. Tak banyak maklumat di Google. So saya banyak bertanya di booth kan Jom Masuk You tu lah. So start daripada situ saya masukkan asas sistem sebagai pilihan kedua secara jujurnya sebab saya masih belum yakin pada awal lah. So itulah permulaan macam mana saya kenal asas sistem and macam mana saya pilih asas sistem. Okey, alright. So itu adalah pengalaman daripada alumni-alumni kita, 3 orang alumni, bagaimana mereka daripada awal, daripada bermulanya dapat result SPM tu boleh membuat keputusan untuk pilih pusat asas sistem. Okey, baiklah. Sambil-sambil tu saya nak kalau kata ada antara adik-adik pelajar yang ada soalan ataupun ada apa-apa yang nak ditanya, mungkin kalau kata tak nak secara live, boleh saja letakkan soalan tu di ruangan chat ataupun nak tanya direct pun boleh. Unmute saja so kita boleh jawab terus. Mungkin akak-akak abang kita ni boleh tolong jawabkan apa jua persoalan daripada adik-adik. Okey, so kita stop dulu persoalan kita. Saya nak belanja. Okey, saya nak belanja satu video. Okey, satu video aktiviti pelajar-pelajar di Pusat Asas Sistem. So mungkin dalam video ini adalah gabungan daripada pelajar-pelajar ketiga-tiga kohort yang ada di Pusat Asas Sistem sebelum ini. Okey, so jom kita saksikan satu video ya.
Assalamualaikum. So, kita rasa kat sini ada sedikit masalah teknikal dan kita akan tunggu Dr. Hakimah So, datang kalau masuk balik. kalau Okey kita dia. tengok, alright, so kalau kat sini Alif okey Alif? Nampak ada segitiga macam internet kurang okey? Alright. So, saya nak tanya semula dekat Alif. Kalau tadi kita tengok banyak aktiviti yang disertai oleh para pelajar asas sistem ni. Mungkin Alif sendiri ada nak share dekat adik-adik semua ni apa aktiviti yang Alif sendiri sertai setahun berada di pusat asas sistem. Mungkin Alif pun ada nak share gambar ke apa-apa. Silakan Alif. Okey, terima kasih Dr. Hakimah. Okey, dalam masa asas sistem dulu memang kita pelajar-pelajar asas sistem ni memang banyak aktiviti. Tak henti daripada minggu ni ada aktiviti, minggu depan ada aktiviti, setiap minggu ada aktiviti. Memang bila weekend je kita akan keluar pada kampus dan pergi, contohnya selalunya kita kalau setiap minggu tu kita akan pergi mentor-mentee di mana kita mengajar student-student daripada sekolah-sekolah menengah lain mengajar tentang STEM dan kita ada modul-modul yang kita sediakan untuk mengajar student-student sekolah menengah ini dalam bidang STEM supaya mereka minat dalam bidang sains. Jadinya setiap minggu memang kita akan ada je aktiviti, tak kira lah bengkel ke ataupun kita mengecat bangunan asasi, kita buat jamuan, kita juga ada banyak pergi program-program lain dekat luar kampus dan saya juga diberi kesempatan untuk dan ditaja oleh daripada asasi sendiri untuk ke Thailand bersama Syamimi dan dua orang lagi sahabat saya pergi ke Thailand. Syamimi pula, silap bukan Syamimi. Hana dan Takif untuk pergi ke Thailand. Kita ada program STEM dekat sana. Jadi itulah satu peluang yang saya rasa peluang yang terbesar lah yang saya dapat daripada asas sistem ni. Itu program yang paling besar saya pernah dapat di asas sistem di mana saya diterbangkan ke Thailand untuk mintai satu program di sana. Jadinya program-program lain seperti program inovasi, kita juga ada buat program-program kesenian di mana kita pelajar-pelajar sini ni pun ada yang menari, ada yang menyanyi, ada yang choir semua. Jadinya program-program yang disediakan oleh asas sistem ni saya rasa banyak yang membantu pelajar untuk saya boleh kata mengasah bakat ataupun kita tonjolkan bakat mereka yang kita tak pernah nampak. Jadinya banyak lagi program-program lain dan saya rasa memang asas sistem ni banyak program yang saya rasa menarik dan boleh saya boleh kata mencatat satu pengalaman yang baru kepada pelajar-pelajar. Itu saja. Alif dah ke? Dah. Tadi macam lagging sekejap kan, macam Lagging sekejap, macam loading sekejap kan. Alright. So itu pengalaman Abang Alif kita. So apa yang Alif kata tadi, dia sebenarnya aktiviti-aktiviti yang ada di pusat asas sistem ni, yang disediakan di pusat asas sistem ni memang orang kata dapat mengasah bakat lah. Dapat mengasah bakat para pelajar. Mungkin pada di waktu sekolah, mungkin di waktu sekolah adik-adik tak ceburi pun bidang tu. Tak pernah pun mungkin nak masuk pertandingan macam ni, tapi bila berada di asas sistem secara automatik orang kata mungkin surrounding kita punya persekitaran tu berada dengan kawan-kawan yang pelbagai latar belakang, so mempengaruhi kita untuk turut serta dalam pelbagai aktiviti. So tapi adik-adik jangan pula kata tak naklah duduk kat asas sistem sebab banyak sangat aktiviti. Bukan sebenarnya, sebab kita dah susun, pihak pengurusan pun dah susun bagaimana maksudnya waktu kuliah kita tak kacau dengan aktiviti lain. So maksudnya bila ada waktu kosong, contohnya waktu weekend, hujung minggu, barulah aktiviti-aktiviti itu dijalankan. Dan untuk makluman adik-adik, bila berada di asas sistem ni, pelajar memang berada di asrama lah. 1 tahun tu kita beri pelajar untuk tinggal di asrama. So mungkin waktu sekarang ataupun untuk adik-adik kohort 4 ni kita tak tahu lagi bila boleh masuk asrama.
Okey, so kita tunggulah dari masa ke semasa, mungkin bila dah dibenarkan nanti, okey, adik-adik sendiri akan merasailah berada di Kolej Kediaman di UMT. Okey, baik. Seterusnya nak beralih dekat Irfan pula. Okey, mungkin Irfan juga nak share. Irfan pun banyak sangat aktiviti yang dia sertai. Walaupun Irfan ni adalah kohort kedua. Okey, kalau tadi Alif adalah pelajar kohort 1. Okey, so Irfan ni bila kohort 2 ni apa aktiviti yang Irfan sertai? Mungkin Irfan boleh share. Aktiviti yang saya sertai majoritinya lebih kepada inovasi dan juga robotik, dan bermula daripada sekecil-kecil program sehingga program paling besar ialah program peringkat antarabangsa iaitu MTE. Jadi semua program ni sebenarnya Dr. Laili yang asisnya Dr. Laili yang suggest kat kita orang kan untuk kita orang join program ni, sebab ia boleh mendedahkan kami dengan apa tu pengalaman di luar kelas. Dan program yang kami sertai tu alhamdulillah semua program memang akan dapat satu pencapaian yang sangat kita boleh dibanggakan lah. MTE kami mendapat Gold Award dan Special Award pun ada juga. Program pelabuhan di Johor kami mendapat tempat kedua, dan program diorama pelabuhan Johor tu kamilah satu-satunya asasi yang menyertai. Yang selain daripada itu ialah pelajar diploma dan degree. Asasi ialah asasi UMT sahaja, asasi sistem UMT sahaja yang join program ni, sebab ia merupakan program yang agak tinggi lah level dia, sebab dia dalam level industri. So kami memberanikan diri, kami cuba untuk masuk program ni, dan kita orang terkejut juga kan, kami mendapat tempat kedua dan mendapat pujian secara direct daripada General Manager Pelabuhan Johor sendiri. Jadi ini telah macam kita kata satu add-on kepada diri kita untuk kita mempersiapkan diri untuk kita ke arah bidang pekerjaan industri itu sendiri. Dan selain itu program yang satu lagi saya nak share, program yang paling macam yang macam saya suka kan, inisiatif asal STEM ialah mereka membuat satu program khusus untuk murid berkeperluan khas untuk mempelajari ilmu robotik. Itu bagi saya itu program yang sangat-sangat macam mereka kan murid yang ada masalah dalam pembelajaran kan, seperti disleksia. Dan asas sistem merapatkan diorang dengan bidang robotik, mendidik mereka dari kecil supaya mereka ada minat. Jadi apabila mereka membesar, mereka boleh menceburi bidang tu. Maksudnya bila mereka dah timbul minat, mereka boleh. Sebab disleksia ni kita tahu mereka ke arah kerja tangan. Maksudnya mereka ke arah macam mereka kurang belajar, tapi bidang lain seperti pendengaran, mereka punya skill tu lain sikit. Mereka ada kelebihan. Jadi saya sangat suka dengan program ini dan telah mendapat liputan daripada Bernama TV kan. Jadi saya sangat bangga kerana saya dapat join program ini. Okey, terima kasih Irfan. Okey, so adik-adik boleh dengar lah tu sendiri, boleh dengar sendiri perkongsian daripada Abang Irfan kita. Okey, macam mana dia sertai pelbagai program yang Pusat Asas Sistem sendiri sudah aturkan. Okey, kita dah aturkan pada para pelajar. Mungkin macam yang Irfan kata tadi, pengarah kita sendiri, Dr. Laili, banyak orang kata memberi support, memberi sokongan kepada pelajar-pelajar ni. Mungkin tak pernah masuk pun. Okey, mungkin kata alah takutlah doktor nak masuk inovasi. Okey, tak sebenarnya. Okey, bila kita berada dalam satu grup tu sebenarnya dia punya feel tu lain macam. Okey, so mungkin daripada sebab kita tak hantar seorang-seorang, kita tak hantar individu, kita hantar by group. Okey, so kat situlah kita boleh lihat kerjasama kita antara kawan-kawan, okey, untuk sesuatu aktiviti ataupun pertandingan yang kita sertai tu. Okey, baiklah. Kita beralih kepada Mimi. Okey, Syah Mimi. Okey, Mimi, mungkin Mimi pun kita tahu Mimi pun banyak juga aktiviti yang Mimi sertai. Okey, mungkin Mimi boleh share kepada adik-adik. Okey, terima kasih Dr. Hakimah. Boleh dengar saya tak? Boleh So Okey, saya boleh. dengan laptop saya. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Hakimah sekali lagi. So kalau nak cerita pasal pengalaman saya sebagai alumni asasi kohort 1. So kami ambilan pertama hanya seramai 46 orang. So
kalau ikutkan tengok pada bilangan tu memang sikit lah kan, 46 orang. So bagi saya setuju dengan Alif, apa yang poin-poin yang dia cakap, sebab saya sama batch dengan dia, poin-poin yang dia cakap tu memang betul. Memang sepanjang kami berada di asas sistem, memang setiap minggu memang kami diisi dengan pelbagai program, terutama sekali community program yang memerlukan kami untuk keluar daripada UMT dan engage dengan warga sekolah di sekitar UMT. Dan tak silap saya paling jauh kita pernah pergi Setiu lah kot, Setiu dengan Kuala Berang. So betul apa yang Alis cakap, kalau Alis fokus kepada pengasahan bakat dengan skill-skill yang untuk yang sepatutnya pelajar ada lah. Tapi bagi saya istimewanya asasi ni, satu sebab circle dia yang senang untuk engage. Macam saya dulu, saya tak tahulah kohort 2, kohort 3 dan kohort 4 ni berapa orang satu batch. Tapi pada batch saya dulu 46 orang bagi saya cun-cun punya number lah untuk student. Sebab bila circle yang kecil, kita orang memang rapat-rapat sangat-sangat dan memang sangat rapat dengan para lecturer. Dan yang kedua, kalau ikutkan memang masa zaman saya dulu, saya bersama Alif, Takif dan juga Hana, memang berempat ni dipilih untuk mewakili Malaysia ke Bangkok. So bagi saya tu pencapaian saya yang terbesar lah masa pada di asasi dulu. Maaf saya tak ada gambar nak share sebab masalah laptop juga tak dapat nak access. So yang ketiga, yang paling saya suka pasal asasi sistem, saya nak fokuskan kepada silibus dia. Saya rasa asasi lain tak ada kot yang buat 3 sem. Mungkin ada tapi pengisian silibus dia mungkin tak semenarik di asasi sistem. Masa saya tengok brosur asasi sistem dulu, saya tak pernah dengar lagi subjek falsafah STEM, subjek sains bumi angkasa, perkomputeran dan engineering, kejuruteraan, serta co-curriculum di semester 3 yang diselitkan pada semester 3 lah, pada kohort 1 dulu masa zaman 2018 dulu. Tahun sekarang saya tak tahu So pada zaman saya dulu memang itu yang ada. So bagi saya menarik lah 3 STEM tu sebab satu, falsafah STEM dengan sains bumi angkasa tu tak ada lagi asasi lain yang masukkan dalam silibus diorang. So kami adalah pelajar asasi yang pertama di Malaysia yang belajar dan ambil 2 subjek tu. So saya rasa itu yang perlu di-highlight lah kot, yang perlu dibanggakan kalau anda jadi student asasi STEM. Saya rasa subjek ni masih dikekalkan kot sebab dia macam tapi saya tak pastilah, tapi saya rasa patut manajemen asasi masukkan 2 subjek ni. Sebab 2 subjek ni memang menarik. So yang kedua, pada sem yang kedua diselitkan subjek perkomputeran dengan kejuruteraan, which require kita orang untuk buat satu projek inovasi by group dan akan dinilai oleh banyak panel lah, banyak pensyarah di akhir sem. So bagi saya itu satu pengalaman yang sangat menarik lah sebab saya rasa jarang kot sebab kita orang kohort 1 batch yang pertama, so bila dah advance diberi challenging task untuk buat projek-projek inovasi tu rasa macam best lah, exciting. So untuk semester 3 yang paling menarik ni kita orang diberi peluang sebab zaman ni sebelum zaman COVID kan, so semua face to face, semua bersemuka. So pada zaman tu kita orang diberi peluang untuk bersukan ataupun memilih aktiviti sukan pilihan kami sendiri, sama ada kami nak berenang ataupun futsal kalau tak silap saya. So saya pada semester ketiga tu saya pilih co-curriculum berenang lah. So memang kami ada coach yang khas seramai 2 orang untuk ajar kami basic-basicnya swimming knowledge sampailah yang advance lah, tapi saya rasanya tak sampai lah time tu. Just ambil teori dan buat praktikal untuk lulus exam pada akhir semester 3. So saya rasa yang istimewanya dekat asas sistem ni itulah kelainan silibus dia berbanding asasi-asasi lain. Saya rasa asasi-asasi lain tak sediakan silibus yang menarik macam ni dekat dia orang. Sebab kalau saya nak cakap, kalau contoh asasi sains pun dia orang mungkin akan fokus pada fizik, kimia, biologi, math, which also ada di asas sistem. Tapi kita di asas sistem kita ada surprise element. Macam orang kata wow factor lah kot dalam silibus dia ni, ada kelainan sikit. So saya rasa seronok lah belajar kat UMT sebab kita ambil subjek yang orang lain tak ambil. Dia tak berat tapi dia sangat menarik.
dan sangat baguslah untuk kita tambah ilmu. Dan satu lagi saya rasa yang menarik semasa pengalaman saya di asasi STEM dulu, setiap sehari dalam seminggu kita akan ada Quranic session which require semua student untuk hafaz Al-Quran. So saya rasa baguslah. Terima kasihlah Kak Dr. Laili. Saya rasa kalau saya tak masuk asas sistem, saya takkan dapat hafal. So daripada surah lazim sampai surah panjang tu. Memang kita ada penilaian daripada dua pensyarah agama. So memang kita kalau in case kita dah berjaya capai certain surah tu, kita dah berjaya hafal apa semua, memang kita akan dinilai dan diberi markah lah. So daripada situ saya rasa pun salah satu elemen yang menarik di asas sistem. So saya rasa itu saja. Okey, terima kasih Mimi. Panjang lebar Mimi punya penerangan, dia punya sharing tu. Okey, so sebelum kita teruskan, saya nak betulkan, bukan betulkan, maksudnya daripada apa yang Kak Mimi cakap tadi. Okey, untuk makluman adik-adik, kalau kohort 1 dan kohort 2 hari tu, seperti yang Kak Mimi kata tadi, dia belajar tentang sains bumi dan angkasa. Okey, lepas tu apa Quranik, apa nama Mimi? Falsafah Quranik Falsafah STEM. falsafah STEM, lepas tu apa satu lagi yang Quranik itu? Kan? Okey, ada satu lagi tu. Alright. So, kalau untuk bermula dengan kohort yang ketiga sehingga sekarang, kita dah buat penambahbaikan silibus. Okey, kita dah buat penambahbaikan. So, kalau untuk program ataupun untuk subjek sains bumi dan angkasa itu kita gugurkan, tetapi kita ganti dengan subjek pengenalan kepada kejuruteraan. Okey, so dalam subjek ini pengenalan kepada kejuruteraan, ia adalah gabungan daripada mekanik, okey, mekanik dan juga engineering. So pelajar kohort 3, okey, bermula dengan pelajar kohort 3, mereka dah mula belajar kursus pengenalan kepada kejuruteraan ini. Okey, tapi kalau untuk kelas hafazan tu masih lagi dikekalkan, okey, setiap hari Ahad dan hari Khamis pukul 8 pagi, okey, para pelajar akan spend 1 jam itu untuk program hafazan. Okey, di mana dalam program hafazan ini kita dah sediakan para pensyarah yang bertauliah lah, yang kena dengan bidang hafazan itu untuk membimbing para pelajar. Okey, kalau mungkin ada yang tanya dah tu, kalau sekarang ni dah COVID ni macam mana nak pergi pusat Islam. Okey, kalau hari tu kakak-kakak kita, abang-abang kita, kohort 1, kohort 2 pergi dekat pusat Islam. Okey, hari Ahad, hari Khamis pergi dekat pusat Islam, kita punya masjid UMT untuk sesi hafazan ni. Okey, tapi kalau sekarang ini bermula dengan kohort 3 dengan pandemik COVID kitanya yang tak selesai lagi, so semua itu berjalan secara online. Okey, jangan bimbang, masih lagi kita teruskan tetapi secara online. Okey, so kat sini saya tengok ada banyak juga soalannya ni. Okey, nak ambil kat mana ni soalan? Okey, soalan mungkin kita tengok dulu soalan daripada Iz Zafir. Okey, Iz Zafir Iz Zafir ni ada kat sini. Okey, Izafir tanya apa beza asasi sains dengan asasi STEM? So apa beza dia asasi sains dengan asasi STEM? Kalau asasi sains ni asasi yang macam yang ada dekat universiti-universiti lain, asasi STEM, asasi sains. Tapi kalau asasi STEM ini kita fokus, okey, kita fokus kepada bidang STEM iaitu sains, teknologi, engineering dan juga mathematics. Okey, dan apa bezanya kat situ adalah kursus-kursus yang kita tawarkan pada semester 1, semester 2 dan semester 3. So untuk penerangan lebih lanjut mungkin Izafir boleh tengoklah kita punya brochure ataupun mungkin Izafir boleh tanya lebih lanjut lagi pada penasihat pendaftaran Izafir sendiri. Okey. Okey, kemudian kita ada apa lagi soalannya? Okey, siapa lagi soalan? Okey, Nik Syamimi ni yang menang syair kebangsaan. Idola dia ni dia kata. Okey, siapa ni yang cakap? Alia Syakirah. Okey, Alia Syakirah kata dia jadikan Nik Syamimi ni sebagai idola. Okey. Dan betul lah Syamimi ni dia pandai bersyair. Okey, menang peringkat kebangsaan. Okey, tahniah Mimi.
Okey, kemudian ada lagi soalan lain. Okey, kalau hafazan bagaimana? Apa maksud dia? Mengapa silibus seperti falsafah STEM dan sains bumi digugurkan ataupun diselitkan? Itulah yang macam saya explain tadi, kita buat penambahbaikan silibus. Okey, kita susun dari semester 1, semester 2 dan ketiga. Kalau sebelum ni waktu Irfan, waktu Alif dan waktu Mimi, semester ketiga kita tak ada final exam kursus-kursus sains kan. Okey, tapi kalau bermula dengan kohort ketiga, semester 3 pun kita ada final exam untuk subjek-subjek sains. Macam tu. Okey, apa lagi? Markah hafazan akan masuk dalam CGPA ke tak? Okey, markah hafazan ni dia adalah sebab hafazan ke? Okey, hafazan. Okey, selain hafazan, kita ada satu lagi kursus bermula dengan kohort 3, kita namakan dia sebagai kepribadian ulul albab. Okey, kepribadian ulul albab. Okey, dalam kursus tu bukan kata untuk Muslim saja tapi untuk semua pelajar, dan untuk itu pun dikira markah sebenarnya. Okey, dikira markah untuk CGPA. Tapi kalau untuk hafazan ini sebagai orang kata nilai tambah lah. Okey, nilai tambah kepada para pelajar. Bukan saja kita fokus kepada bidang-bidang sains saja, tapi kita tak lupa. Okey, kita tak lupa sebagai Muslim, kita tak lupa bahawa kita masih lagi memerlukan ataupun memang kita tak boleh tinggal hafazan ataupun baca Quran tu sendiri. Okey. Itu cerita pengalaman Okey, cerita pengalaman senior-senior kita. Okey, seterusnya saya nak tanya pula bagaimana ketiga-tiga panel kita hari ini memilih ataupun proses memilih kursus degree. Okey, kalau tadi kita dah cerita pasal pengalaman, mungkin 3 semester berada di pusat asas sistem, bagaimana Irfan, bagaimana Alif, bagaimana Mimi boleh membuat keputusan memilih kursus degree yang anda semua berada sekarang. Okey, so mungkin kalau kata tak segan ataupun mungkin rasa tak keberatan, mungkin boleh share bukan kata result lah, mungkin secara overallnya keputusan masing-masing sewaktu berada di asas sistem. Okey, so mungkin kita boleh mula dulu dengan Alif. Silakan Alif. Okey, terima kasih Dr. Hakimah. Okey, macam mana saya apply untuk degree lah kiranya kan. Jadinya macam yang kita bagi tahu tadi, program asas sistem ni adalah cross program di mana kalau kita dah habis asas sistem, kita boleh terus pilih je mana-mana program yang kita nak dalam bidang degree. So tak perlu nak lalu UPU macam universiti asasi-asasi lain. Jadinya sekiranya kita dah ada fast track lah. So kita pilih je mana-mana, kita tunggu je akan dapat ke tak dapat. So kita akan ditapis awal sebelum UPU masuk. Kira macam tu lah. Jadinya macam saya kata tadi, saya memang target untuk masuk biologi marine. Jadinya masa kita diberikan pilihan untuk pilih course-course untuk degree tu, saya memang letaklah biologi marine tu pilihan pertama. Dan macam Dr. Hakimah tanya tadi, macam mana saya punya result untuk asasi, Alhamdulillah. Alhamdulillah dekan. Tak adalah begitu nak for flag apa, tapi dekan lah. Dekan. Tapi okey, jadinya memang Alhamdulillah masa tu batch saya pun keseluruhannya kebanyakan memang semua dekan. Jadinya semua layak lah untuk teruskan pelajaran dalam degree di UMT. Jadinya masa kita pilih tu, kita pilih je bidang apa yang kita suka. Macam ramai yang batch-batch saya ada yang pilih mathematics, ada yang pilih biodiversity macam Syamimi, dan saya ambil biologi marine. Dan Alhamdulillah memang semua yang asasi yang pilih ni memang akan dimasukkan dulu. Dia akan ditempatkan di tempat yang pertama dahululah sebelum pelajar-pelajar daripada UPU. Jadinya tak susah lah. Kalau kita masuk asas sistem ni, memang kita dah target apa kita nak pilih untuk degree tu, memang confirm dapat. Betul? Gitu. Okey, so kalau saya boleh tahulah sikit Alif, macam mana Alif boleh minat dalam bidang biologi marine tu? Sebab macam Alif kata tadi, bila dah Alif dapat result SPM itu, memang aim Alif adalah biologi marine. Cuma saya nak tahu, dari mana orang kata Alif tahu biologi marine tu? Mungkin sewaktu SPM tingkatan 4, tingkatan 5 tu dah didedahkan ke dalam tentang biologi marine ni? Okay, saya asalnya nak cuba dia bidang biologi marine ni adalah daripada minat sendiri lah, minat dari kecil. Memang suka main air, suka pergi laut, semua tu kan. Jadinya bila saya dah sampai peringkat menengah tu, memang
dah terfikir dah apa yang saya akan jadi lepas saya SPM kan. Jadinya saya tanya kawan-kawan, tanya cikgu semua tu, dan ada juga saya dapat info mengenai biologi marine, dan kawan saya pun ada juga cakap biologi marine ni ada dekat Malaysia dan ditawarkan di universiti-universiti seperti UMT, which is niche program UMT memang biologi marine, dan ada juga biologi marine di UMS dan sebagainya. Jadinya kawan saya bagi tahu okay, dekat UMT ni ada biologi marine. Jadinya lepas SPM tu saya memang target lah. Saya letak biologi marine, saya letak target pencapaian akhir saya mesti ditempatkan di degree biologi marine. Jadinya perjalanan saya ke situ, saya kena cari cara-cara untuk pergi situ. Sama ada saya pergi ambil diploma ataupun saya ambil asasi di tempat lain, ataupun saya terus ambil asasi asasi STEM. Dan alhamdulillah macam diberikan orang, tiba-tiba orang tunjuk cakap dekat UMT ni ada asas sistem, tapi tak bagi tahu pun asas sistem tu apa kan. Jadi memang masa tu info tentang asas sistem pun tak banyak. Jadinya dari situlah target saya masuk sistem sebab biologi marine tu daripada kecil lah. Okey, betul lah, maksudnya niche area untuk di UMT ni adalah bidang-bidang maritim, sains biomarine, okey. Tapi bukan saja kursus-kursus tersebut, tapi kita masih lagi ada program-program degree dalam bidang sains, dalam bidang engineering. Engineering tu more kepada perisian komputer, ada chemical engineering, okey. So itu pengalaman Alif. Okay, so kita nak tanya pula dekat Mimi. Kalau Mimi dia pilih kursus biodiversity. Mungkin Mimi boleh share apa sebenarnya akan belajar dalam biodiversity ni. Kalau kok lah ada adik-adik nak tahu biodiversity ni apa nak belajar. Pasal tanah ke, pasal air ke. Okay, mungkin Mimi boleh explain sikit. Silakan Mimi. Okay, terima kasih Dr. Hakimah atas soalannya. So, kenapa saya pilih biodiversity? So, basically kalau saya nak mengaku kelemahan saya seorang yang kurang minat kepada nombor, kurang gemar lah dengan subjek matematik. Tapi alhamdulillah pada asasi dulu, alhamdulillah saya dapat A lah at last. So, sebab macam-macam mana pun memang kena score lah walaupun tak minat. So, bila saya nak pilih degree, saya lebih utamakan minat saya dalam bidang biologi. So bila saya tengok list senarai degree yang ditawarkan di UMT, kalau pada awalnya memang saya tak target macam Alif dia dah ada dia punya hala tuju, dia nak jadi biologi marine dan dia nak jadi marine biologist. So dia memang target subjek memang target sarjana muda biologi marine. Tapi saya bila saya minat biologi, saya tengok ada dua saja yang berkaitan dengan animals and plants and so forth. So dua tu adalah science biology dan biodiversity conservation and management. Somehow bila saya tengok science biology, masa tu di fikiran saya rasa macam dia macam tak meluas sangat. Mungkin dia akan more focus on belajar ada subjek genetik and so on. Dia tak akan lebih meluas lah pada pendapat saya lah pada waktu tu, pada pemikiran saya. Lepas tu, so bila saya tengok biodiversity conservation and management, saya tengok biodiversity ni dia macam meluas. Kita akan belajar pasal environment, human and also animals. So saya rasa macam sarjana muda ni lagi menarik, degree ni lagi menarik. Biodiversity conservation and management. So kalau doktor tanya apa yang belajar dalam biodiversity ni, saya tengok pada awalnya memang saya tengok dulu, saya tanya senior apa subjek-subjek dia kan. So saya kaji dulu, saya tengok subjek-subjek dia memang sama juga dengan apa yang student science biology ambil, cuma dia banyak lagi melibatkan environment. Contoh, kita akan ambil subjek sains soil management, sebab nama dah biodiversity conservation and management. So we learn on how to preserve and conserve them, and we learn on how to manage them. So macam contoh pekerjaan dia orang yang kerja kat perkhidmatan dengan zoo, dia orang belajar macam mana untuk manage haiwan, manage environment so that they are sustainable. So bagi saya, kenapa saya pilih biodiversity, sebab dia lagi menarik lah berbanding sains biologi. Dan dia punya knowledge and pembelajaran syllabus tu lagi luas. Kita dapat tahu semua pasal air parameters, water parameters, soil parameters,
pasal spesies-spesies animals tu semua kita belajar. Animals memang kita kena wajib tahulah dia punya class at least, dia punya family at least kita memang kena tahu sebab kita nak belajar macam mana kita nak kenal dia orang, macam mana kita nak conserve dia orang, macam mana kita nak tackle dia orang, nak jaga dia orang in case anything happen to the species. So memang bagi saya subjek-subjek yang include dalam course biodiversity ni lagi menarik dan spesifik lah. So that's why lah saya pilih biodiversity. Okey, itu macam mana orang kata Mimi boleh pilih biodiversity. So adik-adik boleh mungkin ada yang dah teruja, dah berminat bila dengar explanation daripada Syamimi ni, yang mungkin minat pada haiwan, yang minat kepada persekitaran, so mungkin boleh nak tahu lebih lanjut, mungkin lepas ni boleh contact Syamimi sendiri, tak ada masalah. So kita pergi kepada Irfan. Irfan ni sekarang dalam tahun yang pertama bagi kursus maritim. Sains nautika. So apa sains nautika tu Irfan? Belajar duduk kat atas kapal ke apa ke? Boleh explain sikit Irfan. Sains nautika ni secara mudah, secara amnya adalah seperti alam Akademi Laut Malaysia, di mana kami belajar untuk dijadikan deck cadet dan dipersiapkan untuk kerja di kapal. Tapi tak semestinya kerja di kapal. Maksudnya kami belajar kapal semua tu, kami belajar navigation, kami belajar meteor semua. Tapi kami boleh kerja dalam pelbagai bidang. Seperti pelabuhan, offshore, pembinaan kapal. Kerana alam, bila mereka dah grad, mereka akan automatik kerja kapal. Tetapi pelabuhan juga perlukan orang bidang kapal untuk bekerja di pelabuhan. Jadi kalau nak tunggu orang yang kerja kapal tu dah tua kan untuk kerja kat pelabuhan, so dia mengambil masa yang lama. Jadi kami ni macam alternatif. So kami boleh terus kerja dekat pelabuhan. Maksudnya apabila kami dah siap, dah grad, nanti kami meluas bidang kerja kami dan terutamanya semua bidang kerja maritim lah. Sebab kalau kita tengok sektor maritim ni, rantau Asia kita pegang. Maksudnya sektor ni ialah sektor kita. Pelabuhan paling sibuk dekat dunia pun dekat Shanghai. Yang kedua dekat Singapura. Yang ketiga kat Ningbo, China. Yang pelabuhan Port Klang pun nombor 8 dunia mengikut data terbaru. Jadi insya-Allah peluang kerja dalam bidang maritim ni sangat luas. Kerana kami dipersiapkan untuk bidang maritim, dan advantage musim COVID ni, kita tak dapat mengambil tenaga kerja daripada luar. Jadi syarikat perkapalan dan pelabuhan Malaysia, mereka akan ambil pekerja ataupun graduan daripada dalaman. Jadi advantage kepada kami lagi senang secara teknikal kami lagi senang untuk mendapatkan kerja dengan syarikat-syarikat tempatan. Jadi itu sebut sedikit tentang sains nautika. So nampak macam orang kata bidang bidang nautika ni macam pelabuhan ni macam sebati dengan Irfan, sebab Irfan sendiri pernah masuk pertandingan pelabuhan, betul? Betul. So adakah dari situ orang kata tercetusnya minat tu, maksudnya mungkin lebih minat kepada bidang-bidang nautika tu? Asalnya saya nak pergi ke bidang lain kan. Saya nak pergi ke bidang lain. Tapi dah tiba-tiba asalnya saya nak pergi ke biologi marine. Asalnya sebab saya minat ke arah biologi marine. Tetapi waktu tu Dr. Laili dia promote kat saya satu pertandingan di Pelabuhan Johor. Dan apabila saya pergi ke Pelabuhan Johor tu, saya join pertandingan Pelabuhan Johor. Saya berjumpa dengan orang-orang industri daripada Pelabuhan Johor. Saya jumpa general manager Pelabuhan Johor, orang-orang teknikal dan orang-orang pakar dan bekerja sendiri dalam bidang maritim ni. Dan saya tengok statistik sebab saya suka tengok statistik. Dan saya tengok bidang ni merupakan antara bidang utama, bidang nadi kepada Malaysia. Sebab pelabuhan Malaysia pun kita tengok banyak port Kelang, kat Johor pun ada 2-3 port, kat Penang ada port. Dan syarikat perkapalan pun ada, kita ada Petronas kan. So macam yang satu offshore kan kita banyak kan dekat Malaysia kan. Jadi saya tengok peluang kerja banyak. Dan yang kedua waktu saya bercakap dengan general manager pelabuhan Johor,
mereka menyatakan Rantau Asia pegang sektor industri maritim. Pembinaan kapal Korea Selatan dan Jepun pegang. Memang tak ada siapa nak lawan untuk pembinaan kapal. Untuk pelabuhan, China pegang dan Singapura pegang. Untuk offshore pun dekat Asia pun banyak minyak kan. Dekat Qatar pun banyak minyak. Dekat Dubai pun banyak minyak. So, saya tengok, okey. Bidang ni secara langsungnya, secara teknikal, secara mudahnya, dia akan memberikan lebih banyak peluang pekerjaan kepada saya. Dan istimewanya Sains Nautika hanya mengambil 40 orang setahun. 40 orang satu batch. Jadi kami tak perlu bersaing kuat sangat dengan ahli-ahli batch sendiri. Cuma kami perlu bersaing dengan Alam dan Universiti Pertahanan Malaysia. Jadi advantage kepada kami kerana kami 40 orang dan kami akan diasah betul-betul 40 orang ni untuk bekerja dalam bidang maritim. Untuk bekerja dalam bidang kami sendiri. Okey, so adik-adik yang mungkin yang mungkin dah orang kata dah macam tergoda lah dengan Sains Nautika ni, mendengar penjelasan daripada Abang Irfan kita, so boleh risik-risik lah, boleh kontak Abang Irfan lepas ni nak tahu lebih lanjut. Jadi maksudnya Irfan bila belajar dekat dalam bidang nautika ni kena pakai baju uniform kapal tu yang warna putih tu Uniform kapal tu kami akan pakai waktu program-program khas seperti pembarisan ataupun kalau ada kan macam orang-orang besar daripada maritim Malaysia. Sebab kami pun kos kami diselaras oleh maritim Malaysia. So nak bagi standard satu dunia kan untuk kita kerja atas kapal. Jadi kami memang cuma kami bukan pakainya sebagai pakaian rasmi lah. Macam kelas kena pakai. Maksudnya kami akan pakainya sebagai pakaian untuk aktiviti khas. Seperti pembarisan dan program-program besar. So kat situ dah orang kata satu kelebihan lah kat situ dapat pakai baju, bukan senang bukan boleh pakai uniform putih tu. Okey. Satu lagi saya nak share advantage kan. Maksud nautika memang kita akan bermain dengan air seperti berenang dan kapal layar. Berenang dan kapal layar itu macam kebiasaan kami. Aktiviti so maksudnya kami Irfan pandai berenang? Dalam proses. Dalam proses. Sebab Okey, adakah perlu PKP kan dia terencak sikit kelas kami. So kami tak boleh nak kelas face to face kan. So dia adakah ada syarat untuk pelajar yang ambil Sains Nautika tu untuk pandai berenang? Tak perlu pandai berenang pun tak apa. Okay. Macam syariat dia sebab dia akan ajar berenang nanti. Kalau kita masuk marine pun, kita masuk alam pun, mereka takkan kata kita kena reti berenang. Tak reti berenang pun tak apa sebab memang akan disediakan kelas untuk berenang. Okey, bagus. Alright. Okey, so itu pengalaman kita punya panel bagaimana mereka memilih sesuatu kursus tersebut. Okay, kalau kita tengok dekat ruangan chat ni banyak juga soalan sebenarnya. Tapi saya nak share juga satu lagi kejayaan besar lah kejayaan besar bagi dua orang panel kita yang ada sekarang ni, iaitu Syamimi dan juga Alif, di mana mereka berdua di mana mereka berdua berjaya mendapat beasiswa Repsol. Kalau tengok kat sini saya boleh share. Untuk beasiswa Repsol ini, ini adalah beasiswa Repsol. Kat sini kita ada 4 orang penerima anugerah beasiswa Repsol Malaysia tahun 2020. Dua orangnya adalah Mimi dan juga Alif sendiri. So ada 2 orang lagi, Nur Soleha dan juga Muhammad Zahid. So mungkin Alif ataupun Mimi ataupun kedua-duanya mungkin nak explain sikit bagaimana boleh memohon beasiswa ini. Mungkin Alif boleh cerita bagaimana boleh mohon beasiswa ni, dan mungkin Mimi pula boleh ceritakan apa kelebihan bila dah dapat beasiswa ni. Mungkin kita mulakan dulu dengan Alif. Okey, terima kasih Dr. Hakim atas soalan ini. Okey, jadinya macam mana kita nak mohon beasiswa Repsol ni? Okey, beasiswa Repsol ni adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar-pelajar under Fakulti Sains Sekitaran Marin, FSSM, dan saya
daripada bidang biologi marin adalah di bawah Fakulti Sains Sekitaran Marin. Jadinya memang diberikan peluang khas kepada pelajar-pelajar FSSM lah. Okey, beasiswa Repsol ini diberikan kepada kita untuk sepanjang kita berada di degree daripada SEM 1 sampailah SEM akhir, dan juga diberikan peluang pekerjaan di selepas degree. Jadinya lepas kita degree tu tak perlu cari kerja lain, kita akan kerja dengan Repsol dahulu. Jadi itulah satu macam highlight yang Repsol bagi kepada kita lah. Dan Repsol ni bagi scholar kepada kita pun agak banyak, 5,000 dalam masa untuk satu semester, dan diberikan sampailah semester akhir. Jadi macam mana kita nak apply Repsol ni? Okey, pada semester pertama kita akan diberikan notis ataupun pemberitahuan lah yang Repsol ni akan open untuk kita hantar resume dan sebagainya. Jadinya pada peringkat awalnya kita akan hantar resume, cover letter, kita punya akademik segala benda tu dan curriculum semua tu untuk dia nilai, dan bila dia dah nilai, kita akan diberikan macam, dia akan select beberapa orang untuk di interview kemudiannya. Jadinya untuk peringkat kedua itu kita akan diinterview secara dalam talian, di mana diorang akan telefon kita untuk interview. Ni adalah selepas kita diselect selepas yang kita hantar resume segala tu. Jadinya untuk peringkat kedua ini dia akan call kita, dan masa dia call tu dia memang randomly call. So bila-bila masa dia boleh call, masa kita baru bangun tidur, masa tengah hari, masa petang, dia akan call kita. Jadinya pelajar-pelajar kena bersedia lah masa dia call tu, dan dia akan tanya soalan-soalan yang mudah saja. Dia macam kita nak berkenalan dengan kita, dan dia tanya kenalkan diri, tanya kenapa nak minta Repsol dan sebagainya lah. Jadi daripada interview atas talian itu, kita akan diselect lagi, dan untuk masuk ke peringkat yang terakhir. Peringkat terakhir ni kita akan adakan interview face to face bersama panel-panel judges daripada Repsol, dan dari situ kita akan ada 2 interview. Satu interview individu, dan satu kita akan dinilai dari segi grouping, kerja dalam group. Jadi untuk interview individu ni, saya boleh kira interview individu ni santai dan mudah saja. So kalau ada antara adik-adik yang akan ambil Repsol ni dan dipilih, interview daripada Repsol ni jangan stres-stres, memang senang je, dia santai-santai je, dia borak-borak dengan kita je macam tu. Jadi untuk interview individu ni, dia perkenalkan diri, tanya kita pasal Repsol, tanya kita kenapa kita nak ambil Repsol, tanya background kita, apa yang kita buat selama, apa highlight-highlight yang kita ada lah. Jadinya dari situ dia akan tengok macam mana kita berbuat, macam mana kita bercakap, macam mana kita berinteraksi dengan mereka. Jadi di situ dia tengoklah confidence level kita dari situ. Dan kemudiannya kita akan dinilai proses seterusnya, iaitu proses kita akan diberikan case study dalam group. So kita akan dipecahkan kepada group dan akan diberikan satu tugasan. Dan masa saya dulu, kita diberikan tugasan untuk menguruskan satu petrol station ni. Dan antara kami ni dalam satu grup ni, kita diberikan tugas-tugas seperti contohnya manager pelbagai jenis lah. Ada manager keselamatan, ada manager kewangan dan sebagainya. Jadinya kita diberikan task-task ni, dan kita perlu jalankan role kita sebagai manager tu untuk menguruskan petrol station tu. Dari situ dia akan tengok kita macam mana kita handle petrol station tu, macam mana kita menjalankan kita punya jawatan itu, tanggungjawab kita, dan macam mana kita boleh bangunkan petrol station itu. Dari situ dia tengoklah macam leadership kita dan sebagainya. Jadinya keseluruhan proses untuk ambil Repsol ni saya kira amat straightforward. Tapi cuma kita kena lepaskan peringkat awal. Peringkat awal tu di mana dia akan tengok kita punya akademik, kita punya curriculum. Daripada situ dua tu akan melepaskan kita untuk peringkat seterusnya lah. Yang lain-lain tu saya kira mudah saja. Jadi alhamdulillah masa zaman saya tu kita ada peringkat akhir tu kita ada 10 orang shortlisted, dan alhamdulillah saya, Mimi dan Soleha berjaya lepas dan menerima Repsol. Dan seorang lagi, Muhammad Zahid ni adalah pelajar master. Okay, jadi itu saja sedikit sebanyak mengenai beasiswa Repsol.
Okey, terima kasih Alif. Okey, so itulah orang kata bertuah. Okey, bertuah sebenarnya Alif dan juga Syamimi ni. Okey, mereka berdua ni berjaya dapat beasiswa. Okey, kalau apa yang Alif bagi tahu tadi, setiap semester mereka diberikan RM5,000. Okey, setiap semester 5,200. 5,300. 200. 5,200 setiap semester sehinggalah semester yang terakhir. Okey, so kalau Dan 6 juga kita akan diberikan dana 3,000 untuk kita beli laptop ataupun printer di semester pertama. Okey kan, nampak? Okey, so orang kata tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tak tahu kan. Okey, so mungkin adik-adik boleh cubalah nanti. Boleh cuba untuk beasiswa Repsol ni. Okey, Mimi ada nak tambah apa-apa Mimi? Untuk beasiswa Repsol ni? Mungkin saya boleh tambah kelebihan lah kot. Kelebihan sikit sebanyak yang bila kita dapat beasiswa Repsol ni. So macam betul macam Alif cakap tadi, setiap semester kita akan dapat allowance 5,200 dan kita akan dapat allowance barangan elektrik sebanyak Tak dengar Mimi? Mimi? Line connection kot. Mimi boleh dengar saya tak? Cuba cakap Mimi. Okay, rasanya internet problem ni. Rasanya Mimi tak dengar dah tu kita cakap. Mimi boleh dengar tak? Mimi duk senyum-senyum tak dengar lah tu. Okay, so tak apa. Mimi nak cerita, mungkin kita boleh sambung sekejap lagi apa yang Mimi nak cuba ceritakan kelebihan kelebihan penerima anugerah Repsol, beasiswa Repsol ni. Okay, sambil-sambil kita tunggu Mimi masuk balik nanti. Okay, saya nak sharekan satu lagi video, okay, video aktiviti. Okay, so jom kita saksikan satu video
Okey, baiklah. Okey, itu saja videonya. Okey. So, kalau kita tengok dekat video tadi, banyak gambar-gambar yang ada tu gambar pakai face mask. Okey, so gambar-gambar baru lah tu maksudnya gambar-gambar pelajar-pelajar kohort 3, tapi ada juga diselitkan tadi gambar-gambar pelajar kohort 1 dan 2. Okey, so itulah momen-momen ataupun orang kata saat-saat indah pelajar-pelajar sewaktu di asas sistem. Bukan itu saja, tapi lebih lagi daripada itu yang kita rangkumkan dalam satu video. Tapi banyak lagi apa orang kata momen-momen yang pelajar sendiri dapat rasailah, sebab satu tahun kita adalah 3 semester. So mungkin kalau adik-adik yang kohort 4 ni, yang bakal kohort 4 ni mungkin lebih bertuah sebab lebih ramai. Okey, kalau kohort 1 kita ada 69 orang pelajar, kohort kedua 89 pelajar, kohort 3 kita ada 220 orang pelajar dan kohort 4 kita belum tahu lagi. Sebab apa? Sebab para pelajar masih lagi dalam proses untuk membuat pengesahan sama ada nak terima ataupun nak tolak. So nanti kita akan dapatlah dia punya total pelajar yang akan ke pusat asas sistem bagi kohort yang keempat. Okey, so Syamimi dah ada semula tu bersama-sama dengan kita. So Mimi nak tambah lagi ke? Apa-apa lagi Mimi? Berkenaan dengan Repsol ke? Ya Mimi. Kelebihan ya, tadi. Ada nak tambah boleh lagi sambung ke? Maaf tadi saya Boleh ada sambung. masalah. So betul yang Ali cakap tu, kita akan dapat dana tu berkaitan dengan dana. So kelebihan lepas kita grad, dalam agreement kita akan dinyatakan kita akan dapat peluang untuk buat internship selama 6 bulan bersama syarikat Repsol. Either dengan dengan ibu pejabat mereka di Ampang, ataupun di mana-mana yang ditempatkan lah. Tetapi bila saya tanya mentor saya hari tu, mentor Repsol saya, dia cakap itu subject to availability. Tapi somehow every year dia akan pastikan ada kota untuk student internship. So next adalah peluang pekerjaan selama 2 tahun after kita grad. Kita akan terikat, sebenarnya dia terikat selama 2 tahun bekerja dengan Repsol. So bagi saya, adik-adik kalau cohort students, kalau ada student cohort 4 yang dalam ni, saya sarankan adik-adik untuk aktif and cuba strive untuk dapatkan beasiswa ni, sebab peluang pekerjaan dengan peluang internship serta support financial anda untuk sambung belajar degree sangatlah macam orang kata golden chance for you. So grab this chance. So good luck to all. Okey, terima kasih Mimi. Okey, so kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung program sebenarnya, tapi kat sini masih banyak lagi soalan yang belum berjawab. Okey, saya scroll mana yang sempat Okey, saya tengok dulu soalan mana yang sempat dijawab. Okey, adakah asas sistem dari Abdullah Umar dari Abdullah Umar, adakah asas sistem memang diwajibkan untuk membuat degree di UMT? Okey, jawapannya wajib. Okey, wajib maksudnya sebab kita mengamalkan closed system, okey, di mana para pelajar yang berada di pusat asas sistem mereka akan memilih program-program yang ada, program-program degree yang ada di UMT sahaja. Okey, so maksudnya tapi apa kelebihannya? Maksudnya kat situ sebelah kaki anda dah berada di degree sebenarnya. Cuma nak tunggu sebelah je kaki lagi. So sebelah kaki duduk kat asasi, sebelah kaki dah duduk kat degree sebenarnya. Sebab apa? Sebab orang kata InsyaAllah, insyaAllah akan dapat lah, akan dapat dengan result keputusan di asasi yang sebaiknya, adik-adik dapat meneruskan pengajian di peringkat degree. Next, apa lagi soalannya? Explain tentang wow factor. Salah satu wow factor seperti yang di-explain tadi, kita ada kelas hafazan, yang kalau mungkin di asasi lain tak sediakan program ataupun tak sediakan slot untuk program hafazan Al-Quran tadi. Selain itu, wow factornya lagi macam tadi jugalah kita ada kelebihan pelajar-pelajar di asas sistem di mana tak memerlukan lagi untuk bersaing dengan lepasan-lepasan matrik dan juga SPM dalam UPU untuk memilih program ke peringkat degree. Seterusnya apa lagi yang ditanya?
Nadirah Afika, boleh tolong explain pasal course electric in marine dekat UMT? Course electric in marine. Ada siapa boleh jawab ke kita punya panel tentang electric in marine? Saya rasa tak berkaitan juga dengan 3 orang Saya panel tak rasa kita. ada course elektrik di marine ni, tapi saya tak sure lah ada ke tak. Rasanya rasa macam ada sebab ada di informatik maritim kan. Di mana mereka belajar programming dan ada add-on untuk informatik maritim, di mana sebab niche area UMT ialah maritim. So apa-apa course dalam UMT dia akan diselitkan dengan maritim. So programming tu ada, cuma mereka ada tambah untuk maritim. Maksudnya mereka akan belajar instrumen-instrumen programming, instrumen-instrumen aplikasi yang akan digunakan dalam bidang maritim. Ya, Seingat saya itulah ada saya satu punya. program. Saya rasa ini bukan program electric in marine sebenarnya, tapi itu adalah salah satu kursus yang akan dipelajari sewaktu 3 tahun. Okey, 3 tahun berada di peringkat degree tersebut. Okey, so untuk maklumat lanjut mungkin Nadira Afika boleh dapatkan kepastian, boleh berhubung dengan penasihat pendaftaran untuk lebih lanjutlah tentang ini. Okey, kemudian kita ada soalan daripada siapa lagi? Nanofizik, sains gunaan nanofizik. Okey, sains gunaan nanofizik ni kursus baru, seperti apa yang saya tahu dia adalah satu kursus baru nanofizik. So mungkin Iskandar Haikal juga boleh dapatkan maklumat lebih lanjut sebab saya pun tak berapa yakin untuk jawab soalan ni sebab bukan bidang. So mungkin Iskandar Haikal boleh dapatkan maklumat lanjut ya lepas ini. Okey, so kat situ Abang Irfan kita dah bagi nombor phone dah. Okey, dah bagi nombor phone. Siapa-siapa yang berminat dengan sains nautika, okey boleh kontak Abang Irfan kita. Okey, bidang apa ya Repsol akan ambil untuk beasiswa mereka? Mungkin Alif boleh jawab, Alif? Okey, seperti yang saya kata tadi, bidang-bidang yang akan diambil oleh Repsol adalah di bawah Fakulti Sains Sekitaran dan Marine. So di bawah Fakulti Sains Sekitaran Marine ni kita ada Geomarine, kita ada Biodiversity, kita ada Biologi Marine, kita ada Sains Marine dan sebagainya lah. So mana-mana pelajar yang di bawah Fakulti Sains Sekitaran Marine ini dan dalam kos-kos ini itulah yang dilayakkan untuk ambil Repsol, dia ambil beasiswa Repsol. Okey, dan adik-adik kena faham maksudnya satu kursus itu bukan di bawah satu fakulti. Di bawah satu fakulti tu dia ada beberapa program degree. So maksudnya mungkin adik-adik boleh tengok flyers yang telah penasihat pendaftaran dah bekalkan kepada adik-adik. Okey, so mungkin fakulti fakulti macam Alif, fakulti apa Alif? Biologi Marine. Fakulti Biologi Sains Marine Sains Fakulti Sekitaran Marine. Okey. So Sains Sekitaran Marine. So di bawah Sains Sekitaran Marine tu dia ada beberapa program seperti yang Alif explain tadi. So adik-adik kena faham lah, kena bezakan fakulti lain, program degree lain. Macam tu. Okey. Next, apa lagi soalan? Adakah UMT mempunyai kursus sarjana muda nanofizik? Okey, ada. Untuk sambung master boleh sambung universiti lain tak? Okey, untuk sambung master boleh, tak ada masalah. So bila adik-adik dah berada di peringkat degree, dah habis peringkat degree, berminat nak sambung master, boleh saja, tak ada masalah. Okey, boleh di luar daripada UMT. Okey, apa lagi? Soalannya yang saya boleh laju-laju je sebab kita dah di hujung-hujung. Okey, chemical science. Okey, Izzafir. Okey, Izzafir pun sama juga tadi. Saya berminat dengan kursus chemical science. Terdapat kotak untuk masuki kursus ini. Terima kasih. Maksud saya ada terdapat kotak ke? Okey. Saya pun tak faham dia tanya tadi. Okey, so Izzafir ada kotak tu maksudnya bukan kita kata kota lah, kita akan utamakan lepasan asas sistem. Bila dah tamat setahun di asas sistem, so pelajar akan membuat pilihan. Okay, so di fakulti sendiri mereka akan beri ruang ataupun sediakan satu ruang dulu untuk pelajar-pelajar yang dah tamat asas sistem ini untuk diletakkan dalam kursus-kursus yang diminta ataupun dimohon oleh pelajar asasi itu sendiri.
Okay, so kat situ insyaAllah kalau kata result asasi anda baik, mencapai tahap minima yang diperlukan, so tak ada masalah lah untuk memohon apa-apa jua bidang degree yang anda minat. Okay, so apa lagi? Saya rasa itu saja dulu. Kalau kata ada lagi yang saya tak terjawab kat sini, boleh kontak penasihat pendaftaran. Masing-masing ada penasihat pendaftaran. Kalau kata nak tahu lagi lebih lanjut, boleh saja hubungi mana-mana jua channel. Okay, mana-mana jua channel. Dekat Facebook pun adik-adik boleh tahu banyak sangat aktiviti yang kita jalankan. Kita sentiasa update kat situ dekat Facebook, dekat IG, okay, dekat YouTube channel. Okay, YouTube channel Pastime pun ada. Okay, so rajin-rajinlah untuk dapatkan informasi dari channel-channel tersebut. Okay, baiklah. Di akhir sesi ini, saya nak minta Alif, Irfan dan juga Mimi mungkin boleh beri sedikit harapan kepada bakal pajak kohort 4 ini. Mungkin nak tariklah adik-adik kita ni supaya memilih pusat asas sistem. Okey, kita mulakan dengan Alif dulu. Okay, untuk pelajar-pelajar yang bakal memasuki asas sistem, saya berharaplah untuk semua pelajar untuk sentiasa tonjolkan diri kita dalam apa jua aktiviti yang dianjurkan oleh sama ada asas sistem ataupun daripada pihak UMT. Jadinya kenapa kita kena tonjolkan diri, sebab itulah yang menyebabkan kita dikenali dan juga bukan sedikit banyak kita dapat mengasah bakat kita ataupun menonjolkan bakat kita. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Okey, Irfan. Okey, kata-kata terakhir buat saya sebenarnya. Asasi STEM ni, kita telah dipersiapkan untuk study in degree. Jadi sebarang assignment, sebarang kerja grouping adalah diajar dalam format degree. Maksudnya apabila kita dah masuk ke degree nanti, insya-Allah kita lagi senang untuk score. Sem 1 kita tak akan tergapai-gapai, kita tak akan pening macam mana kita nak buat kerja dalam format universiti. Macam mana kita nak buat reference dalam format universiti, sebab kita telah diajar dalam asas sistem. Jadi dia menjadi satu advantage kepada kami belajar asas sistem dan juga kepada saya. Dan alhamdulillah dengan apa yang dipelajari dalam asas sistem, kita dapat apply dalam degree di UMT. Okey, terima kasih Irfan. Mimi ada ke? Cik Mimi ada ke dah internet dia punya problem lagi? Okey, Dan saya satu rasa- lagi saya nak saya bagi kat Mimi dulu. Saya bagi dekat peluang dekat Mimi dulu. saya rasa Mimi tak ada ni. Mimi ada ke? Okey, saya rasa dia punya connection problem lagi. So Irfan boleh Okay. teruskan? Untuk pengetahuan semua audiens, untuk maklumat Sains Nautika. Sains Nautika ni kalau nak masuk siapa berminat, dia ada temu duga. Temu duga ni biasanya yang akan memohon seramai 200 ke 300 orang. Tapi kami hanya boleh mengambil 40 orang sahaja, sebab itu ialah kota kami. Sebab kami pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Dan apabila dah masuk PASTEM ni, dah masuk asas sistem, kita akan dapat special VIP pass lah lebih kurang. Kerana sebab kita staff-staff daripada Sains Nautika ni, dia orang akan survey Sains PASTEM punya student daripada first day dia orang masuk sampai ke last day. Jadi kita dapat tahu potensi yang ada. Dan bagi saya, waktu batch saya 13 orang berminat dan 13 orang apply untuk Sains Nautika, dan alhamdulillah semua 13 orang lepas masuk ke Sains Nautika. Tapi temu duga tu still ada, cuma dia lagi senang untuk kita dapat memasuki Sains Nautika. Okey, terima kasih Irfan. Okey, so kita Alright. Okay, so kita dah berada di penghujung program. Haslina boleh tolong mute? Okay.
So kita dah berada di hujung program. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini, Alif, Irfan dan juga Syamimi tadi. Okay, Syamimi terputus dia punya internet. Okay, so semoga perkongsian yang diberikan oleh ketiga-tiga panel kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat orang kata memberi gambaran dengan lebih jelas bagaimana kehidupan pelajar-pelajar di Pusat Asas Sistem. Dengan sharing daripada abang-abang kita tadi dapat orang kata guide lah, membimbing adik-adik membuat keputusan yang terbaik nak terima ataupun tak Pusat Asas Sistem. Tapi kita mengharapkan adik-adik sudilah membuat pengesahan menerima Pusat Asas Sistem. So waktu yang diberi sehingga 26 Julai. So masih ada lagi beberapa hari untuk adik membuat keputusan nak pilih, terima ataupun tak. So dia harap dapat dapat berfikir dengan baik, dapat membuat keputusan yang terbaik. Semoga segala perkongsian, segala bimbingan yang diberikan oleh penasihat pendaftaran, segala maklumat ataupun info yang kami berikan membantu adik-adik untuk mengenali lebih tentang Pusat Asas Sistem. Sebelum kita akhiri, boleh tak saya nak minta untuk semua onkan kamera? Kita bergambar sekejap, boleh ke? Boleh tak? Tolong on kamera so mungkin ramai yang tak ready sebenarnya, saya faham malam-malam ni. It's okay, tak apa. So kita tangkap gambar dulu mana yang ada ni. Sebenarnya ramai juga dalam ni. Kita ada tadi ramai, so mungkin ramai yang dah keluar, 46 orang kat sini. So tak apa yang tak dapat onkan kamera. Itu ada. Iskandar Haikal. Kita ada Afwan Aziz. Hai Afwan. Afwan Aziz ni kita punya pelajar asasi kohort yang kedua. Tadi pun saya ada nampak nama Najis Sobri, tapi tak tahulah ada ke tak lagi ni. Kita ada juga Muhammad Rizwan. Rizwan ni kohort yang ketiga. Hai Elwinson. Baru nampak muka. So mana yang ada dulu so kita tangkap gambar dulu. Ready senyum. 1, 2, 3. Terima kasih. So maka berakhirlah program ataupun slot untuk malam ini. Diharap segala perkongsian ini membantu adik-adik untuk membuat keputusan memilih Pusat Asas Sistem. So saya mewakili pihak Pusat Asas Sistem sendiri, mewakili pihak pengarah Pusat Asas Sistem Prof. Madia Dr. Laili, mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik, kepada semua panel kita yang dapat meluangkan masa 1.5 jam jugalah kita malam ni 1.5 jam dalam sesi pada malam ini. Sehingga jumpa lagi dan pada slot-slot yang seterusnya, untuk hari seterusnya, untuk esok kita ada lagi sesi webinar dengan tajuk yang seterusnya, tajuk yang berlainan lah. So hingga jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih kepada semua. semua. Terima kasih Dr. Hakimah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Irfan kita. Terima kasih Irfan. Sama. Tak sia-sia jemput Abang Irfan. Mana Wan? Kat rumah ke mana Wan?